surah yang ke-48, iaitu pada ayat yang ke-11 dan juga ayat yang ke-12. Muka surat 512. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا Okey, alhamdulillah kita dah sampai ayat yang ke-11. Daripada ayat pertama sehingga yang ke-10, bagaimana Allah menceritakan kepada kita tanggungjawab kita sebenarnya. Sebagaimana iman kita kepada Allah SWT untuk masuk ke syurga Allah, bertemu dengan Allah di akhirat nanti, Allah tunjukkan jalan-jalan dia. Iaitu sebagaimana yang kita bincang pada yang ke-10 minggu lepas, bagaimana Allah menunjukkan, menjelaskan kepada kita contoh mereka yang Allah berikan kepada mereka kemenangan. Yang kita maksudkan kemenangan tu apa dia? Ingatkan ni surah Al-Fath belum cerita tentang pembukaan kota Mekah. Bukannya Fathul Makkah, tetapi adalah Hudaibiyah. Jadi kemenangan di sini apa maksud dia? Ya Allah, iaitu apa dia? Keampunan daripada Allah. Kemudian petunjuk yang Allah berikan. Dan juga apa dia? Allah menolong orang-orang yang beriman. Itu semua masuk kemenangan. Bukan nak cerita lagi kemenangan yang mereka akan capai pada tahun ke-8 Hijrah tu. Jadi kemenangan yang sebenar adalah apabila Allah mengampunkan dosa kita. Kerana apa dia? Kerana kita turut serta dalam meninggikan kalimah tauhid ini. Jadi itulah yang kita belajar daripada 1 sampai 10. Diutuskan Nabi untuk membentuk fikrah seperti ini. Jadikan kita beriman kepada Allah dan Rasul, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Dia menjadi orang yang menolong agama Allah dan mengagungkan Allah. Dan sentiasa mensucikan Allah siang dan pagi dan petang. Usaha yang kita nak kena buat apa dia? Apa maksud meninggikan kalimah Allah ini? Usahanya adalah belajar dan mengajarkan Al-Quran. Itu asas. Asas kepada kehidupan kita, iaitu belajar dan mengajarkan Al-Quran. Tak buat dua asas ini, kita akan mengundang kerosakan.
Jadi antara ujian kepada orang beriman adalah apabila mereka diajak oleh Nabi SAW untuk ke Hudaibiyah, bukan, untuk ke Mekah bersama-sama dengan Nabi untuk melakukan umrah. Sejumlah 1,400 kaum muslimin, lebih kurang, ada yang kata 1,000 lebih daripada 400, plus minus lah tu, bergerak bersama dengan Nabi ke Mekah. Dan kita kena faham situasi ketika ini, Islam sudah kuat, tetapi masih lagi timbul keraguan kepada beberapa kelompok. Antaranya ialah golongan-golongan Badui, Al-A'rab, yang duduk di sekitar Madinah. Jadi Allah sebutkan tentang mereka ni, tentang orang yang mereka tertinggal di belakang sewaktu Rasulullah mengajak mereka untuk pergi ke Mekah tu. Jadi inilah mukjizat Al-Quran. Kalau kita lihat ayat dia, ayat ke-11 tu mula dengan sa. Sa tu, kalau kita belajar dalam matan Al-Ajurumiyah, sa tu merupakan alamat fa'il. Antara alamat fa'il, iaitu nak mengenal fa'il, dia ada antaranya boleh masuk dengan sa. Sa ni maksud dia apa? Akan. Maksudnya belum berlaku lagi, dia akan. Dan sa dia akan masuk dengan fa'il mudhari'. Sa dia masuk dengan fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' menjelaskan tentang kata kerja kala kini, ataupun bahasa Arab kita sebut hal, dan juga kata kerja kala depan. Itu kata mustakbal. Jadi kalau bahasa Inggeris mungkin kita lagi faham. Kata fa'il mudhari' ini ialah kata kerja present tense dan juga ataupun future tense. Itu terkandung pada penggunaan fa'il mudhari'. Jadi sa ni akan masuk dengan fa'il mudhari' sahaja. Tak boleh masuk dengan fa'il madi, dengan fa'il amar, tidak. Dia masuk dengan fa'il mudhari'. Jadi dah berlaku ke belum apa yang nak diceritakan pada ayat ke-11 ni? Belum. Ini menandakan Quran ni mukjizat, bagi tahu satu benda yang belum berlaku lagi. Tapi Allah dah bagi tahu dah kepada Nabi, akan ada yang berkata. Sama juga macam masa Nabi awal-awal Nabi berhijrah ke Madinah. Tengok tanda muka surat ni dulu, kita nak buka surah 48 ni, kita tanda supaya kita boleh buka balik kan. Allah sebut dalam surah 2 ayat yang ke-142, surah Al-Baqarah ayat 142. Sama juga bunyi dia. Surah 2 ayat 142, muka surat 22. Ada juga sayaqulu sufaha. Ini cerita apa? Ini cerita lain sikit. Ini cerita tentang bila Nabi dah sampai ke Madinah. Nabi ni orang Mekah kan. Waktu Nabi di Mekah, Nabi solat, Nabi menghadap ke mana? Kita selalu sebut kiblat pertama kaum muslimin. Apa dia? Baitul Maqdis kan. Jadi masa Nabi duduk di Mekah dulu, Nabi solat,
di Masjidil Haram, tetapi arah dia tu tertuju kepada Masjidil Aqsa, sudut yang Nabi solat tu. Dia menuju ke Masjidil Aqsa. Tapi tetap Nabi boleh solat menghadap Kaabah. Kaabah, rumah Allah yang pertama dibina. Tapi bila Nabi berhijrah, Allah suruh Nabi solat menghadap Baitul Maqdis. Jadi keadaan itu menyebabkan Nabi sedikit rasa duka cita, sebab Nabi suka kalau menghadap ke Kaabah. So bila Nabi menghadap ke Baitul Maqdis, nanti orang-orang Yahudi kata apa dia? Yang ni orang yang nak ajak kami masuk Islam. Depa pun solat ikut siapa? Ikut kami, kami nak ikut dia pula. Jadi begitu. Jadi antara ujian mereka, Allah beritahu siap-siap dah. Nanti kamu sampai sana, akan ada orang-orang yang bodoh kata. Allah beritahu dah siap-siap kepada Nabi. Jadi ini semua akan membantu Nabi dalam menghadapi musuh-musuh. Walaupun sukar nak menghadapi, tapi dah diberitahu lebih awal. So benda tu berlaku tak? Ya, benda tu berlaku. Yahudi datang, dia menghina Nabi. Kalau kami nak ikut ajaran kamu, kamu sendiri ikut ajaran kami. Ini sikit-sikit nanti lama-lama kamu ikut semua agama kami, bukan kami ikut kamu. Jadi kurang meyakinkan dakwah Nabi. Menyebabkan mereka menghina Nabi. Sayaqulu sufaha, akan berkata orang-orang yang bodoh daripada kalangan manusia, iaitu orang-orang Yahudi ataupun orang-orang musyrikin Mekah. Mereka tanya, ma wallahum an kiblatihim, apakah yang memalingkan mereka daripada kiblat mereka, allati kanu alaiha, yang mereka di atasnya. Mereka kata agama Islam, betulnya Masjidil Haram dan untuk kamu, tapi kamu ikut pula kami. Kulillah, katakanlah, milik Allah lah al-masyriqu wal maghrib, timur dan barat. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberi petunjuk akan orang yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Jadi ini antara ayat-ayat yang Allah ceritakan lebih awal daripada kejadian yang berlaku. Antara tanda mukjizat dan juga bantuan Allah kepada Rasulullah. Baik, buka balik surah 48 tadi. Jadi ketika Rasulullah nak bergerak pergi ke Mekah, jadi Allah ceritakan nanti akan ada yang mukhallafuna. Dari perkataan khalfa. Apa khalfa? Khalfa apa khalfa? Belakang. Kan, belakang. Jadi orang-orang yang tertinggal ke belakang. Itu maksud mukhallafuna. Ini kaedah 7. Waw nun bari fathah di akhir kalimah, di awalnya bukan ya atau ta. Jamak muzakkar salim. Jadi orang-orang yang tertinggal di belakang, minal a'rab, daripada kalangan al-a'rab. Al-a'rab maksudnya apa dia? Orang-orang Arab Badui. Jadi Nabi berdakwah kepada orang Arab ni ada 2 jenis. Satu yang Madani, satu yang Badui. Madani ni orang bandar lah, Madinah. Satu lagi Badui. Badui ni yang duduk hidupnya nomad kan. Dia pindah randah. Jadi ada beberapa kelompok Badui yang tinggal sekitar Mekah ni, sekitar Madinah. Jadi Allah sebutkan dalam Al-Quran, antara sikap Badui ni, tengok dalam surah 9. Antara sifat orang Badui ni Allah sebutkan. Surah 9 ayat 97. Surah 9 ayat 97. Surah At-Taubah ayat 97.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Wa minal a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikumud dawair alaihim dairatus saw wallahu sami'un alim. Jadi orang-orang Arab Badui ni, Allah cerita tentang mereka ni. Sifat mereka macam mana? Asyaddu, bersangatan. Asyaddu, sangat. Terlebih keras sikap apa? Kufran, keingkaran mereka. Wa nifaq, dan kemunafikan. Jadi inilah sifat mad'u Nabi, orang-orang yang Nabi nak dakwah ni. Bukan sahaja orang-orang Yahudi yang menentang Nabi, kemudian orang-orang munafik ada di Madinah itu sendiri, bahkan penduduk sekitar sekeliling Madinah, iaitu di kalangan orang-orang Arab Badui ni, yang mereka ni susah nak kita faham dia. Kalau buat perjanjian dengan mereka, mungkin ada yang mungkir janji. Sebab apa? Mereka punya nifak tu asyaddu. Apa asyaddu? Sangat. Tapi tengoklah mujizat Al-Quran ini kan. Sebab tu Quran turun di tanah Arab. Orang musyrik dengan degilnya macam mana, betul orang Yahudi degilnya macam mana, betul dengan Arab Badui yang sangat degil, sangat ingkar. Tapi Nabi dengan Al-Quran selama berapa tahun? 23 tahun. Nabi buka pemikiran mereka dengan cara yang betul. Jadi antara yang Nabi dakwah ialah orang-orang Arab Badui ini. Wa ajdarun, menyebabkan mereka itu sangat wajar. Sebab sikap mereka yang ingkar dan juga munafik itu sangat wajarlah bagi mereka untuk tidak mengetahui ketetapan apa yang Allah turunkan ke atas Rasulnya. Wallahu alimun hakim, dan Allah mengetahui dan lagi maha bijaksana. Jadi mereka tak belajar Al-Quran ini sungguh-sungguh. Mereka tak tahu apa hidup mereka yang sebenar. Jadi bila diajak kepada mereka, jom pergi berjihad, jom infak, mereka ragu-ragu. Ini nak bagi tahu tentang kalau tak belajar Quran, kita akan ragu-ragu dalam hidup ni. Sebab tu kita tengok Al-Quran, Allah buka dengan apa? Zalikal kitabu la raiba. La raiba fihi. Al-Quran ni kita buka dah awal, nak baca Quran ni Allah letak syarat pertama, nak baca Quran la raiba fihi, tiada sebarang keraguan. Itu syarat dia. Jadi macam mana nak datangkan kita jadi orang yakin, kena belajar sampai faham. Kalau belajar tak apa jelas, kita tak tahu bukti. Tak mampu untuk kita nak bercakap tentang Al-Quran sebab kita tak jelas. Jadi nak jelas, kena belajar sehingga faham. La raiba. La raiba ni, satu nak bagi tu Quran ni tiada keraguan isi kandungannya. Yang kedua, maksud la raiba ialah seperti kita kata tiada pergaduhan. Kita pesan ke anak kita kan, anak-anak, ayah tak nak ada, ayah tak nak ada sebarang pergaduhan. Maksudnya apa dia? Jangan bergaduh. Cikgu cakap, pergi pustakaan nanti tiada sebarang bunyi. Maksudnya apa? Jangan bising. Allah kata, Quran ini tiada sebarang keraguan dalamnya. Maksudnya apa? Jangan ragu-ragu. Tapi bila kita meninggalkan pelajaran Al-Quran, ini kesan yang Allah tunjukkan. Jadi sebahagian orang-orang Arab Badui ni, yang munafik ini, so munafik maksudnya apa? Dia kata nakkan agama Islam tapi tak sibuk dengan Al-Quran. Jadi orang tersebut, dia akan menganggap apa yang mereka infakkan satu kerugian. Maghromah tu. Mereka buat juga sebab orang munafik ni sifat mereka apa dia? Kita tengok, berhenti sini sekejap, buka belakang sikit je. Ayat yang ke-20, ayat yang ke-54.
Ayat ke-54. Yang 97 tu tanda sekejap. Tengok ayat yang ke-54 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Dan tidak ada yang menghalang infak mereka, nafkah mereka, infak mereka daripada diterima. Mereka sini ialah orang-orang munafik. Jadi maksudnya orang munafik diinfak tak? Jadi ini peringatan untuk kita. Sebab kita pun keluarkan duit di kita. Tapi berbeza. Allah kata infak mereka tu tak diterima oleh Allah. Kerana apa? Sebabnya mereka ni ingkar kepada Allah dan Rasul. Tak peduli pun dengan Al-Quran dan Sunnah tu. Jadi kenapa mereka infakkan? Itulah yura'una. Mereka hanya nak mempamerkan image sahaja. Nak tunjukkan kita pun sama juga, sayang juga agama, bukan kamu je. Jadi di cover dengan apa? Dua perkara yang mereka buat. Infak dan juga datang solat. Supaya apa? Orang lain nampak, kita pun beriman juga sama-sama. Tapi nanti dalam hati mereka rasa apa? Rasa jengkel, rasa sayang dengan apa yang mereka belanjakan itu. Jadi mereka kata Allah, mereka itu tidaklah mereka datang mendirikan solat melainkan dalam keadaan malas. Malas tu macam mana? Malas tu terpaksa datang sebab nak cover je. Sebab tu Nabi kata apa? Orang-orang munafik ini waktu subuh dengan isyak mereka datang tak? Mereka tak datang solat jemaah waktu subuh dan isyak. Sebab apa mereka tak datang? Ini bukan cerita orang tak datang sekarang ni. Ini cerita zaman Nabi, kena tahu ilah dia apa dia. Kenapa Nabi cakap orang munafik tu tak datang waktu subuh dengan isyak? Sebab gelap. Sebab waktu tu kalau subuh tu, Nabi solat subuh kan awal. Nabi solat isyak pula lewat. Kita solat isyak dengan azan, kuliah 10 minit, kita berhenti, kita solat. Zaman Nabi dulu isyaknya lewat. Mungkin pukul 10 lebih, pukul 11 begitu. Dengan lampu tak ada macam hari ni. Hari ni pukul 12 terang menderang. Jadi mereka tak datang sebab apa? Sebab asalnya kalau datang pun terpaksa je. Nanti orang kata apa pula. Jadi subuh tak nampak, tak datang. Isyak tak nampak, tak datang. Tapi kalau hari ni lah agak-agak orang munafik datang tak subuh dengan isyak? Datanglah. Sebab cerah terpaksa datang juga. Itu masuk kusala tu. Hanya untuk apa? Mempamerkan image. Nak tunjuk je dekat orang, dia ni pun Islam juga. Tapi Allah akan buktikan yang mereka ni tak beriman. Dengan apa? Ujian-ujian Nabi ajak mereka pergi berjihad. Mereka tak sanggup. Itu bukti kemunafikan mereka. Wala yunfikuna illa wahum karihun. Yang kedua Allah kata apa? Dan tidak mereka menginfakkan harta mereka melainkan dalam keadaan mereka rasa terpaksa. Itu sifat orang munafik. Jadi buka balik 98 tadi. Orang-orang Arab Badui itu. Jadi mereka, apabila mereka menginfakkan harta mereka, kata Allah, ma yunfiqu maghraman. Man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman. Orang yang mereka anggap apa yang mereka infakkan itu satu bentuk kerugian. Satu kerugian. Yang kedua, mereka tak suka kan? So apa yang mereka harapkan sebenarnya? Mereka harapkan adalah kehancuran umat Islam. Wa yatarabbasu bikumud dawair. Dan apa yang mereka nanti-nantikan untuk kamu ialah apa? Kebinasaan.
Jadi contoh macam mana? Kita kat masjid kita ni, kita nak buat program untuk Al-Quran. Bukan semua orang suka, tuan-tuan, untuk program Al-Quran ini. Tetapi kita takut apa dia? Sifat kita mungkin, na'udzubillah, ini kita tak nak cerita orang, kita kata diri kita sendiri. Sebab bila kita nak buat program untuk agama ni, memang kita kena apa? Berkorban, kan kita cerita dah. Nak dapat keampunan tu dituntut apa dia? Perjuangan. Dan perjuangan memerlukan pengorbanan. Jadi pengorbanan tu banyak kita nak buat. Masa kita kena korbankan. Kemudian wang ringgit kita. Jadi katalah pengurusi ke ataupun kita nak buat sekolah. Sekolah tu harga dia 4 juta ke berapa juta. Tapi tujuan dia yang ikhlas, yang betul, nak mengajarkan Al-Quran, kefahaman kepada masyarakat. Jadi perlukan dana, kita pun sumbang. Tapi takut apa dalam hati kita sebenarnya? Benda ni, kita cari duit nak kena infak ni, tak apa nak suka. Itu yang kita takut, ada benda tu. Jadi apa yang diharapkan? Katalah tak jadi ke buat tiba-tiba, ataupun mungkin berlaku bencana ke. Itulah dah kata dah. Dah kata jangan buat besar-besar sangat, kan banyak kita punya kos nak kena buat dan sebagainya. Mereka menanti-nantikan apa? Kejatuhan, kerosakan sebenarnya. Tapi tak nampak sebab mereka cover juga dengan sumbangan. Tapi sumbangan tu yang diharapkan apa dia? Biar gagal program ni. Supaya tak payah lagi nak bagi infak. Itu maksud dia. Betul kata Allah, alaihim dairatus sau. Ke atas mereka lah. Mereka sangka ke atas Nabi macam tu, tapi ke atas mereka lah bencana yang buruk nanti akan berlaku. Wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi orang beriman kalau nak buat kerja jalan Allah tu, buat terus. Walaupun di belakang tu nanti ada orang yang tak suka, dia berkata-kata, kita ada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jangan kita takut. Perjalanan perlu dibuatkan. Jadi Nabi tak takut, Nabi buat. Okey, buka balik surah 48 tadi. Itulah dia orang Al-A'rab. Itulah orang-orang Arab Badui. Apa sifat mereka? Sangat apa? Sangat keras kekufuran mereka dan kemunafikan.